Sepanjang Januari hingga November 2020, seramai 369 orang memeluk agama Islam di seluruh negara, yang mana 115 orang dicatatkan dari daerah Tutong. Bilangan itu bertambah lagi dengan Majlis Pengislaman sebuah keluarga Puak Dusun hari ini. Majlis Pengislaman berlangsung di Kampung Penabai, Kuala Tutong. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketua keluarga Mana bin Buang kini dikenali sebagai Muhammad Mazlan bin Hamdan. Sementara isterinya Mula binti Luja alias Luja dikenali sebagai Nur Naila binti Muhammad Helmi. Juga memeluk agama Islam anak lelakinya dan menantu serta 4 orang cucu. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Padarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kurang Upaya OKU, Alfara Health and Nursing Care Sendirian Berhad dan Progresif Sendirian Berhad dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan pameran pesta sumber-sumber keperluan khas impian. Pameran diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Polkiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Isteri. 27 petak pameran disediakan yang melibatkan pusat pembelajaran dan terapi, termasuk 7 petak di bawah Majlis Kebangsaan OKU. Beberapa pusat pembelajaran menerima kemasukan pelajar seawal umur 2 tahun dengan menawarkan pelbagai program dan persekitaran yang bersesuaian. Tujuan pameran sebagai wadah kepada para ibu bapa, profesional kesihatan dan guru serta orang ramai yang berminat mengenai orang berkeperluan khas ke arah sama-sama membantu, menyokong dan memahami kehendak dan keperluan golongan tersebut. Sementara itu, di sebelah petang diadakan forum impian untuk memperkasakan keluarga-keluarga orang berkeperluan khas OBK. Forum berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Polkiah, Brakas. Hadir yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum bermatlamat untuk memberi kesedaran serta sebagai platform bagi orang awam terutamanya ibu bapa serta keluarga OBK berbincang melalui sesi dialog dengan para pakar di samping mengumpul sumber dan menyediakan peluang-peluang rangkaian dengan para profesional dan penyedia perkhidmatan dalam usaha untuk merumuskan pelan pencegahan awal dan menyediakan masa depan yang cerah bagi anak-anak. About Hassan, he wasn't really responding. Fear of the unknown. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini dengan 1 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam saran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 151 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 10 kes. 486 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory, manakala seramai 8,968 orang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac lalu. Sementara itu, 148 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,267 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148.
Belia Brunei mestilah mempunyai jati diri yang cemerlang dan sentiasa mempertahankan jati diri dan konsep Melayu Islam Beraja. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut di Majlis Penutupan Kem Eksplorasi Antarabangsa 2.0. Majlis berlangsung di Dekor Universiti Brunei Darussalam. Kepada belia-belia Brunei Darussalam, bahawa apa yang kita ni laksanakan ini dalam impact globalizations, dalam impact fourth industrial revolutions, jati diri sebagai belia Brunei Darussalam adalah sentiasa dipertahankan. This is what His Majesty highlighted about jati diri. Konsep Melayu Islam Beraja adalah konsep yang perlu dipegang. Jadi, jadilah belia Brunei yang punya jati diri. Jadilah belia Brunei yang cemerlang dan jadilah belia Brunei yang sentiasa mempertahankan jati diri dan konsep Melayu Islam Beraja. 39 orang peserta menerima sijil masing-masing pada majlis tersebut. Melalui kem ini, para peserta berpeluang untuk menyertai perbincangan secara kumpulan yang memfokuskan isu-isu semasa dan belia rantau Asia Tenggara. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kem dianjurkan oleh alumni program-program antarabangsa dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Persatuan Bekas Peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun dan Majlis Belia Brunei. Bin Muhammad Syafi'i. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memberi sokongan kepada kempen Hari Bertindak 2020 yang dihasrat dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan semangat kesukarelawanan dalam kehidupan. Butiran lanjut mengenai kempen Hari Bertindak 2020 akan dapat diikuti selepas ini. Kempen Hari Bertindak merupakan satu landasan bagi mengumpulkan para sukarela dalam melaksanakan kerja-kerja meliputi program-program, projek-projek atau aktiviti-aktiviti secara individu, kolaborasi atau berkumpulan. Ia juga dihasrat untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan semangat sukarelawanan dalam kehidupan. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis pelancaran kempen berkenaan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Pangar, daerah Temburong. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan melancarkan kempen tersebut diikuti dengan pelepasan konvoi sumbangan projek titian amal dari Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei. Sumbangan berupa makanan asasi dan barang peralatan sekolah diserahkan kepada 20 orang ketua keluarga yang kurang berkemampuan di 7 buah kampung di daerah Temburong. Beberapa aktiviti menarik disediakan semasa kempen tersebut, antaranya aktiviti mengecat dan menghias pasu bunga serta jambatan mini Tasik Belalong dan membersihkan kawasan Tasik. Juga diadakan Festival Perpustakaan Temburong, Bengkel Anyaman, Bengkel Kuih Tradisi dan juga Keusahawanan 5P serta pameran yang disertai oleh beberapa agensi penguatkuasa dan pasukan beruniform. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga merasmikan bangunan Ibu Pejabat Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Temburong dan penyampaian sumbangan berupa makanan asasi dan barang peralatan sekolah kepada 3 orang kanak-kanak berkeperluan khas serta 3 orang yang kurang berkemampuan. Melalui aktiviti seumpamanya ia dihasrat dapat mendorong para belia untuk sentiasa mengikuti aktiviti atau inisiatif yang berkaitan dengan pembangunan belia dan negara dan juga menjadikan mereka lebih peka dengan isu-isu semasa, isu-isu global, isu-isu alam sekitar serta mempelajari cara-cara untuk mengatasinya.
Apa yang kita ni nampak masa ni pelibatan belia-belia di negara Brunei Darussalam begitu ketara lah ni orang pada ketika ini berbanding yang tahun-tahun sebelumnya, di mana belia-belia masa ini begitu proaktif dalam pelibatan di mana-mana juga kegiatan ataupun aktiviti yang ada diceburi di negara ini. Terutama sekali kita nampak semasa penularan wabak COVID-19, penglibatan para belia begitu ketara. Diorang nampak tampil ke hadapan untuk sama-sama membantu dan memberikan kerjasama kepada pihak yang berkenaan, pihak kerajaan lah. Lebih 126 aktiviti disusun bagi kempen Hari Bertindak 2020 seluruh negara yang melibatkan lebih 93 agensi daripada pelbagai pihak. Beberapa aktiviti telah pun bermula sejak awal bulan November dan kempen Hari Bertindak akan terus diadakan sehingga bulan Februari tahun hadapan. Sebagai tanda sokongan kepada inisiatif Hari Bertindak 2020 oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 70 kaki tangan syarikat Brunei Shell Petroleum BSP terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan bersama lebih 80 murid sekolah rendah dan anak yatim yang menyertai skim Miftahun Najah. Aktiviti di bawah hashtag BSP Cares itu diadakan di Taman Rekreasi Tenaga Seria, daerah Belait. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Aktiviti diketuai oleh Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Pengarah Pemasaran BSP. Berhubungan dengan kempen Hari Bertindak 2020 di daerah Belait, terdapat 12 aktiviti diadakan di 5 lokasi berasingan. Sementara itu, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Belia Daerah Tutong dan persatuan-persatuan gabungan di daerah berkenaan juga mengadakan kempen Hari Bertindak 2020. Acara berlangsung di Dataran Warisan Kampung Kriam. Perasmian acara disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Di daerah Brunei dan Muara, kempen Hari Bertindak diadakan di kawasan letak kereta Bali Pit Stop, Tungkuling. Hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan sesi senam robik, pelepasan pasukan berbasikal serta lawatan ke pameran-pameran dari para peserta Malam Minggu Pusat Belia. Juga diadakan klinik rollerblade dan pameran kereta klasik. Juga hadir Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim menganjurkan projek mencuci kereta sempena kempen Hari Bertindak. Acara turut diisikan dengan jualan produk-produk hasil pertanian dan makanan terdiri daripada klien Japim. Penganjuran gerai jualan merupakan salah satu aktiviti yang disusun sempena Hari Bertindak 2020. Pagi tadi, Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam menganjurkan gerai jualan di ibu pejabatnya di Kampung Anggerik Desa. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 13 orang pengusaha menyertai aktiviti seumpamanya dengan menjual pelbagai produk tempatan. Antara yang hadir, Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Tujuan gerai ini diadakan untuk menyediakan platform, mempromosi dan menyokong pembangunan perniagaan serta mendedahkan ahli-ahli bergiat aktif dalam bidang perniagaan. Sementara itu, bersempena dengan Hari Bertindak, Bazingbi mengadakan projek amal Baking with Love.
Projek diadakan petang tadi di The Old Cottage, Batu Bersurat. Hadir Datin Haja Nurhayana Janis binti Abdullah Lim, isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 25 orang anak yatim berumur antara 7 ke 12 tahun yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat berpeluang mempelajari cara membuat biskut coklat chip. Sejak ditubuhkan pada tahun 2016, Buzzing Bee bergiat secara aktif dalam melakukan kerja-kerja amal. Acara ini disokong oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, JAPIM. Program Belia Intelek menjurus kepada melahirkan belia berilmu, kreatif dan inovatif selari dengan tahap intelek belia melalui kuis, forum dan aktiviti yang disertai. Program diisi dengan ceramah motivasi bertajuk Sejarah Kesultanan Melayu Brunei yang disampaikan oleh Dr. Abang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong yang di-Pertua Persatuan Sejarah Brunei Persebar. Hadir Abang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usertap Kementerian Hal Ehwal Agama. Program dianjurkan oleh Urusetia Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Agama dan disertai oleh lebih 70 orang belia dari kumpulan belia di bawah program keagamaan belia. Sebelas pasukan bersaing dalam pertandingan Dikir Brunei anjuran Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Mentiri dengan kerjasama ahli Jawatankuasa Belia dan Belia Wanis Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mentiri. Pertandingan seumpama ini bertujuan mempertahankan kewujudan Dikir Brunei. Pertandingan dimenangi oleh pasukan Al-Falah dan Naib Johan pasukan Fatih An-Maim dan tempat ketiga dimenangi oleh Warisan Masjid Limau Manis. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Limau Manis menganjurkan bengkel menghalusi bacaan dan cara sembahyang yang lebih sempurna. Bengkel yang disertai oleh 50 belia itu bertujuan bagi mengisi masa para belia masjid terutama semasa cuti penggal persekolahan. Bengkel seumpamanya juga memberi pengetahuan dan kefahaman tentang solat serta hukum-hukum solat, seterusnya menjadikan belia terdidik dengan ilmu agama dan dibimbing ke arah kesempurnaan insan. Tenaga pembengkel terdiri dari pegawai-pegawai Jabatan Hal Ehwal Masjid dan ketua-ketua imam. Semasa bengkel ini, para peserta mempelajari mengenai rukun dalam sembahyang serta perkara yang membatalkan sembahyang. Sementara itu, dalam sesi kedua bengkel, para peserta juga berpeluang menghalusi bacaan dalam sembahyang serta rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan atau pergerakan, dan praktikalnya di sesi ketiga. Kerja-kerja pembaikan dan pelebaran jalan utama Tutong sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Menurut kenyataan akhbar, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada para pengguna jalan raya bahawa kerja-kerja berkenaan bermula pada 12 November yang lalu melibatkan kerja-kerja pelebaran jalan utama Jalan Tutong bermula di persimpangan Jalan Tutong, Jalan Jerudong hingga ke persimpangan Jalan Kecil Tanjung Nangka. Selain itu, ianya juga akan melibatkan kerja-kerja pembaikan jalan di sebahagian Jalan Tutong. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mengambil langkah lebih berhati-hati ketika melalui kawasan itu, di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas serta mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang pertanyaan dan aduan orang ramai, sila hubungi Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123, live chat 8333-123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Persekutuan Olahraga Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan acara larian Brunei Half Marathon 2020.
Aktiviti yang diadakan sempena Brunei December Festival berlangsung di Kompleks Sukan Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar, Tempurung. Seramai 250 peserta menyertai larian tersebut yang dibahagikan kepada dua kategori. Pelepasan bagi kategori separa marathon disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Manakala Pengiran Muhammad Amir Mubarak Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Tempurung, melancarkan pelepasan bagi kategori 10 km. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan memperkenalkan acara larian jarak jauh selain sebagai landasan bagi mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk dikembangkan di peringkat serantau dan antarabangsa.